Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid tahun 6? Muallimah harap kamu semua dalam keadaan sihat, insya-Allah. Baik, bertemu kita lagi bersama dengan Muallimah Adila dalam pelajaran sirah. Insya-Allah pada kali ini kita akan menggunakan buku sirah seperti yang Muallimah tunjuk di hadapan ini. Okey, kita akan menggunakan buku sirah, buku teks sirah tahun 6. Buku ni kalau seandainya kamu ada, kamu boleh rujuk pada muka surat 2, 3, 4 dan 5. Baik, kita akan teruskan. Baik, kita akan mulakan pelajaran yang pertama. Pada tajuk pelajaran pertama, kita akan belajar mengenai Perang Hunain. Perang Hunain. Baik, Perang Hunain ini jarang sekali kita dengar. Selalunya kita akan dengar tentang Perang Badar, Perang Khandaq dan sebagainya. Okey, jadi hari ini pada pelajaran yang pertama kita akan bahaskan tentang Perang Hunain. Muallimah akan ceritakan dengan sebuah sedikit tentang latar belakang peperangan Hunain. Tarikh berlakunya peperangan Hunain ialah pada 10 Syawal tahun ke-8 Hijrah bersamaan dengan 629 Masihi. Tempat berlakunya Perang Hunain ialah terletak di Hunain, sebab itulah dipanggil sebagai Perang Hunain. Di sini Muallimah sediakan peta untuk kamu lebih jelas lagi di mana terletaknya Hunain. Baik, Hunain ialah lembah Hunain terletak di antara Mekah dan Taif. Di sini kamu boleh lihat Hunain berada di tengah-tengah, berada di antara Mekah dan juga Taif. Okey, sebab itulah peperangan ini dinamakan sebagai Perang Hunain kerana peperangan ini berlaku di Hunain. Sebelum kita mengetahui dengan lebih lanjut tentang peperangan Hunain, mari kita ketahui dulu apa punca berlakunya peperangan. Okey, yang mana ada buku teks boleh rujuk pada buku teks muka surat 2. Dan siapa yang tak ada buku boleh rujuk pada slide Muallimah. Kita lihat yang pertama. Okey, di sini kita boleh melihat keangkuhan Bani Hawazin yang tidak mengakui kekuatan Islam. Mereka ni berasa angkuh. Mereka tak mengaku bahawa Islam ni dah semakin kuat. Yang kedua, bila mereka tak yakin bahawa Islam ni kuat, jadi mereka berpakat dengan Bani Saqif, Bani Ja'shim, Bani Sa'ad. Okey, ini Bani Sa'ad nah. Okey, Bani Sa'ad bin Bakar untuk memerangi Islam. Okey, ada dua sebab berlakunya peperangan Hunain. Yang pertama disebabkan keangkuhan Bani Hawazin kerana mereka telah menduduki kota Taif. Yang kedua, mereka merancang, mereka bersepakat dengan Bani seperti Bani Saqif, Bani Ja'shim, Bani Sa'ad bin Bakar untuk memerangi Islam. Okay, kita lihat pada persediaan sebelum peperangan. Yang pertama, okay, kita boleh lihat di sini di mana kaum Hawazin, mereka ni di pihak musuh mereka telah membuat kubu pertahanan di Hunain. Persediaan mereka telah menyediakan kubu. Okey, di sini Muallimah buat secara ringkas di mana tentera Islam waktu tu paling ramai, seramai 12,000 orang yang telah mengikuti peperangan Hunain. Di antaranya kalau kita lihat kenapa 12,000 orang, 2,000 daripadanya adalah orang yang baru masuk Islam. Orang Islam maksudnya orang yang baru memeluk agama Islam. Dan 10,000 di antaranya ialah daripada kaum Muhajirin dan juga Ansar. Sebab itulah umat Islam ramai, sampai 12,000 orang. Ketua ketika peperangan itu ialah diketuai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tentera, kalau kita tengok tentera musuh sebenarnya tak diketahui pun. Kita tak tahu berapa bilangan tentera musuh. Okey, tapi yang pastinya tentera umat Islam lagi ramai daripada tentera musuh. Okey, diketuai oleh Malik bin Auf. Okey. Kita teruskan yang lain. Baik.
Muallimah akan ceritakan dengan lebih terperinci mengenai persiapan sebelum peperangan. Okey, macam yang Muallimah ceritakan tadi, kaum Hawazin dan Saqif membuat kubu pertahanan di Hunain. Sebab apa mereka buat awal di Hunain? Sebab apa mereka buat kubu? Rancangan mereka, yang kedua, rancangan mereka adalah untuk mereka menyerang secara serentak ke atas tentera Islam. Ni perancangan daripada Bani Hawazin dan Bani Saqif. Okey, tetapi rancangan yang telah dibuat oleh kaum Hawazin dan Saqif ni telah diketahui oleh Rasulullah. Apabila dah tahu dah rancangan oleh kaum Hawazin dan Saqif ni, Rasulullah SAW telah mengarahkan tentera Islam agar bersiap sedia untuk berperang. Di sini Muallimah tunjukkan di mana peristiwa semasa peperangan Hunain berlaku. Okey, kita lihat pada yang pertama. Sebagaimana tentera muslimin, mereka ni berasa bangga. Sebab apa? Mereka tengok tentera mereka lebih ramai lagi daripada tentera musuh. Jadi mereka yakin bahawa mereka ni telah menang. Maknanya sebelum berperang lagi, mereka ni dah ada sikap takbur. Mereka dah rasa riak disebabkan bilangan tentera mereka lebih ramai lagi daripada tentera musuh. Okey, yang kedua, kalau kita dapat lihat di sini, umat Islam diserang secara mengejut. Jadi bila kalau sebenarnya kan awal-awal itu Muallimah cerita yang mereka ni umat Islam terlampau, sebahagian daripada mereka terlampau yakin. Jadi mereka ada sifat takbur dan diri mereka. Jadi sewaktu peperangan tu berlaku, mereka ini diserang secara mengejut. Okey, oleh Bani Sa'ad, Bani Hawazin, Bani Saqif dan sebagainya. Okey, jadi keadaan ketika itu berlaku kucar-kacir. Jadi, tentera Islam diserang secara mengejut ketika melalui lembah Hunain yang terletak di antara Mekah dan Taif. Jadi, keadaan ini menyebabkan tentera Islam menjadi kucar-kacir. Kesan daripada serangan tersebut, tentera Islam telah berpecah belah dan ada yang melarikan diri. Okey, disebabkan peperangan ini adalah umat Islam, tentera Islam telah berpecah belah. Ada yang telah larikan diri dan sebagainya sebab mereka diserang secara mengejut. Okey. Yang ketiga, kalau kita tengok, Rasulullah SAW mengarahkan Sayyidina Abbas untuk mengumpulkan tentera dan menyusun strategi. Jadi, apa yang Rasulullah buat dalam keadaan tengah cemas ni, Rasulullah SAW cuba menenangkan keadaan. Baginda meminta Sayyidatina Abbas, seperti yang Muallimah sebutkan tadi, Sayyidatina Abbas untuk menyeru tentera Islam agar berkumpul semula. Dalam peristiwa tu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan malaikat sebagai bantuan kepada tentera Islam. Pihak musuh diserang hebat. Akhirnya tentera musuh telah berundur dan telah melarikan diri ke Taif. Jadi bila berlaku ni, perkara berlaku kucar-kacir, Rasulullah dah tenangkan tentera yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala telah menghantarkan bantuan. Bantuan malaikat. Jadi tentera pun takut, mereka telah berangsur balik dan mereka telah pergi ke Taif. Baik, seterusnya Muallimah pergi kepada keputusan peperangan ataupun hasil dari peperangan Hunain. Yang pertama, kamu boleh rujuk di sini. Yang pertama, kemenangan di pihak Islam. Tetapi walaupun peperangan ini menang di pihak Islam, tentera Islam telah tewas pada pusingan pertama kerana sikap sebahagian daripada tentera Islam yang mempunyai sikap takbur. Takbur kenapa? Mereka bangga mereka mempunyai tentera yang ramai. Selama 12,000 orang. Yang kedua, tentera musuh melarikan diri dan meninggalkan harta rampasan. Yang ketiga,
harta rampasan dan tawanan perang dibawa ke Ji'ranah, 16 km dari Mekah. Okey, maknanya semua harta rampasan yang ditinggal oleh musuh dibawa ke Ji'ranah, iaitu 16 km dari Mekah. Yang keempat, 14 orang tentera Islam telah syahid, 6,000 tentera musuh ditawan dan 80 daripadanya telah memeluk agama Islam. Baik, itu sahaja daripada kisah peperangan Hunain. Jadi apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah peperangan tersebut? Kita lihat pada yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memberi pertolongan kepada kaum muslimin yang berusaha menegakkan Islam. Maksudnya kalau kita tengok banyak peperangan yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, antaranya peperangan Hunain, peperangan Badar pun ada. Okey, yang kedua, bilangan yang banyak. Okey, kita lihat bilangan yang banyak tidak semestinya boleh menjamin kemenangan. Okey, macam kita tengok iktibar daripada kisah peperangan Hunain, di mana umat Islam, kaum muslimin, mereka terlampau takbur kerana mereka yakin bahawa mereka akan menang dengan bilangan mereka yang terlampau ramai. Okey, jadi kalau kita tengok macam ni, jangan rasa terlampau bangga dan juga megah di awalnya lah. Nanti kita yang akan kecewa. Seterusnya, pengajaran yang ketiga, berpecah belah asas kekalahan, mentaati pemimpin asas kemenangan. Baik, kalau kita tengok balik pada kisah peperangan Hunain ini, di mana tentera Islam, tentera muslimin terlampau yakin, mereka terlampau takbur, sampaikan mereka tak sedar yang bahawa tentera musuh telah serang mereka secara mengejut. Okey, macam mana, apa tindakan Rasulullah SAW? Okey, Rasulullah SAW meminta Abbas untuk mengumpulkan semua tentera Islam dan juga menyuruh tentera Islam untuk bertenang. Dan di situ Rasulullah SAW memikirkan strategi yang seterusnya. Dan waktu itulah Allah SWT telah menghantarkan bantuan. Okey, yang keempat, sikap tidak berputus asa. Rasulullah SAW memberi semangat kepada tentera Islam untuk terus berjuang. Okey, jadi mana sikap positif ataupun sikap baik, sikap yang telah dimiliki oleh Rasulullah ni telah memberikan semangat untuk tentera Islam teruskan perjuangan untuk menentang musuh. Okey, yang kelima, Islam tidak membenarkan umatnya bersikap takbur dan berputus asa. Okey, kalau kita tengok sikap takbur ni awal-awal sekali yang dimiliki sifat ni adalah daripada iblis laknatullah. Okey, walaupun kalau kita tengoklah sikap takbur ni kan datangnya daripada iblis. Mereka macam mana iblis ni dia rasa takbur, dia rasa diri dia lagi hebat lagi daripada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Kerana iblis dia rasa diri dia diperbuat daripada api, tapi Nabi Adam diperbuat daripada tanah. Itu sebabnya iblis ni rasa riak dan takbur. Jadi kita tak perlu ada dalam diri kita ni sikap riak dan juga takbur, kerana itu tak menjamin kejayaan kita. Baik, alhamdulillah, selesai sudah tentang pelajaran yang pertama, iaitu peperangan Hunain. Semoga kamu memahami apa yang Mukadimah ceritakan dan kamu dapat faham tentang peperangan Hunain. Okey, semoga kamu juga ambil iktibar daripada peperangan yang Mukadimah ceritakan. Baik, berjumpa kita lagi nanti pada subjek sirah yang akan datang. Okey, semoga kamu dalam keadaan sihat dan terus semangat untuk belajar dalam kelas online. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.